warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin wa ala rasulil amin wa علم تعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه الخاتم عند الماء ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Ta'ala, dan kita teruskan dengan pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi. Kita masih dalam tajuk yang sama, keutamaan ahli karamah, dibawakan terbentuknya mereka, ahli-ahli karamah, terdidiknya mereka, bagaimana cara mereka mendidik hati dan mujahadah sehingga mereka mendapat kedudukan wali Allah, karamah, ahlul karamah. Muka surat 431. Kita tengok perenggan yang atas, apa yang dia nak sebutkan, contoh-contoh. Diriwayatkan isteri Al-Aziz berkata kepada Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu nama isterinya Zulaikha disebut, setelah Yusuf menjadi raja, ia duduk di jalan mendaki pada hari perarakan, dan Yusuf berada di tengah-tengah 12,000 para pemimpin kerajaannya. Maha suci zat yang menjadikan raja sebagai hamba kerana kemaksiatannya, dan menjadikan hamba sebagai raja kerana ketaatan kepadanya. Menjadikan raja jadi hamba kerana terlibat dengan maksiat, dan menjadikan hamba tu Allah yang lantik menjadi raja kerana ketaatan kepadanya. Itu Nabi Yusuf yang dimaksudkan, Nabi Yusuf AS. Yang raja menjadi hamba adalah kedudukan dia sebagai isteri kepada pemimpin besar Al-Aziz, sehinggalah jatuh takhtanya, kerajaannya. Ketamakan dan keinginan rendah menjadikan raja sebagai hamba. Tamak dan keinginan rendah, yakni keinginan hawa nafsu. Tamak dengan harta, kekayaan, apa sajalah keduniaan dan keinginan nafsu, semua tu punca kepada seorang yang dah tinggi kedudukannya akan dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan keadilan Allah, bukanlah sekali buat terus jatuh. Tak. Kadang-kadang keadilan Allah, Allah bagi peluang supaya mungkin dia akan insaf, mungkin dia akan bertobat, mungkin dia akan jadi baik. Tapi kalau tak juga, sampai masanya barulah akan dijatuhkan. Tu'ti mulkahu man tasha', Allah tu'til mulka mimman tasha', Allah boleh beri kerajaan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan boleh tarik daripada siapa saja yang dia kehendaki. Tu'til mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah boleh muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah boleh hina, jatuhkan siapa saja yang dia kehendaki. Itulah balasan bagi orang-orang yang membuat kerosakan. Apa kerosakan? Iaitu maksiat. Jadi fasad, kerosakan tu
satu kerosakan fizikal, satu lagi kerosakan rohani, iaitu maksiatnya. Maka kerosakan rohani itu lagi besar, lagi berat, kerana boleh mendatangkan murka Allah. Bila datang murka Allah, nampaklah bencana itu, bencana ini dan sebagainya. Sedangkan kesabaran dan ketakwaan menjadikan hamba itu sebagai raja, kerana ketakwaan dan kerana kesabaran. Yang ni yang orang yang tamak takkan ada benda ni. Dia nak cepat, tak boleh sabar ni. Kau boleh nak jatuhkan ni, cepat-cepat dia nak naik kan? Tak sabar. Kesabaran dan ketakwaan, jaga hukum hakam Allah Ta'ala. Walaupun dimaksudkan di sini bukanlah kita akan tuding ataupun kita kias dengan kerajaan negara, kerajaan-kerajaan yang ada ni, siapa pegang jawatan, turun jawatan, yang macam ni kot. Tak takwa lah tu jatuh, nafsu lah tu naik, menjabat dia jatuh kan? Tidak. Bukan nak ukurnya di sudut kerajaan-kerajaan pemerintahan dunia, tapi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Kedudukan di sisi Allah. Raja tu adalah mungkin ialah dalam Yusuf ni, dia raja dalam keduniaan kerajaannya, dan dia juga raja di sisi Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul. Dan si Zulaikha tadi, ialah dia kebetulan dia pemimpin, maksudnya suami dia pemimpin, mungkin dan suami dia jatuh, tetapi yang dimaksudkan adalah hilang ketakwaannya. Dah jadi orang yang satu maksiat menyebabkan orang tu akan, contoh kalau kita buat tinggi ni, dia dah naik tinggi, satu maksiat seolah dia jatuh bawah, kena queue pula, nak naik pula bukan senang. Tu perkara maksiat ni menjadi penghalang besar. Walaupun dia bertaubat, tapi darajatnya, kita ni ada darajat ni, kita tak nampak, kita nampak kita sama aje, tapi ada darjat orang yang lebih tinggi daripada orang lain, kedudukannya di sisi Allah Ta'ala, darajatnya. Sehingga mungkin satu amalan, dia katalah amalan sama, semua sedekah RM1 contoh. Orang yang darajat tinggi sedekahnya RM1, tapi pahalanya lebih besar, tak sama dengan orang darajatnya rendah. Siapa yang tahu benda tu? Kita tak tahu, kita tak nampak. Allah je Maha mengetahui. Tapi kadang-kadang Allah buka hijab kepada orang-orang min awliya, wali Allah, dia yang kenal. Yang ini orang kekasih Allah, yang ni orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah amalan daripada seorang yang saleh, alim, lebih besar pahalanya berbanding dengan orang yang jahil. Dan amalan daripada orang yang banyak berzikir pada Allah, bila banyak berzikir, darjatnya makin tinggi, kedudukannya, martabatnya di sisi Allah Ta'ala semakin tinggi. Tinggi tu dia semakin dekat dengan Allah. Orang yang banyak berzikir, satu amalan dia sama dengan satu amalan orang lain dari sudut perbuatan, tapi dari sudut ganjaran tak sama. Itu yang bukti daripada hadis Nabi bila ditanya siapa yang paling banyak pahala di kalangan kami yang semayang, Nabi kata orang yang banyak zikir. Di kalangan kami yang puasa, orang yang banyak zikir. Di kalangan kami yang jihad, orang yang banyak zikir. Sehingga Sayyidina Umar kata pada Sayyidina Abu Bakar, dia kata kalau macam tu orang zikir ni dapat semua banyak-banyak, semua dia pukul banyak-banyak belakang, dapat banyak-banyak. Contoh yang lain, darajat para sahabat tak sama dengan darajat kita. Memang tak sama pun, takkan mungkin boleh potong pun. Sebab tu Nabi kata sedekah sahabat sebelah tamar pun pahalanya lebih besar daripada orang lain yang sedekah emas sebesar gunung Uhud. Tak sama darajat di sisi Allah Ta'ala, tingkatan mereka. Dari mana datang darjat tu? Daripada yang pertama sekali hati bersih, suci, tak pernah ada sakit hati, iri hati, dengki. Semua tu penyakit-penyakit belaka tu yang boleh menjatuhkan kita punya darajat. Hati yang kotor tu, hati bersih, tinggi darjatnya. Dan ditambah dengan amalan pula. Hati dah bersih dah, amalan buat lagi, makin cepat menuju pada Allah Ta'ala. Dan amalan antara amalan
Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, mimpinya dia kata Al-Quran. Amalan yang paling cepat untuk tinggikan darajat kita, walaupun kita jatuh ke debu, dah katalah, kita dah tinggi, katalah terlibat dengan dosa maksiat, jatuh ke bawah. Nak bagi cepat naik balik darajat kita, martabat kita di sisi Allah Ta'ala, adalah Al-Quran. Itu adalah dalam grup zikir. Quran tu adalah afdal, sebaik-baik zikir. Kalam Allah, baca, hafal berkaitan dengan Al-Quran. Selain daripada itu, salawat baginda Nabi SAW. Sembahyang macam mana? Sembahyang benda asas, tak boleh tinggal. Jadi yang dimaksudkan ni, yang hamba jadi raja, jadi kebetulan dua-dua ada pada Nabi Yusuf. Raja akhirat dari sudut dia Nabi Rasul, raja dunia dari sudut dia pemerintah. Zulaikha kebetulan juga dia sebagai pemerintah jatuh jawatan, dia sebagai isteri pemerintah yang jatuh jawatan, dan dia terlibat dengan dosa fitnah kepada Nabi Yusuf AS. Cerita dia semua kita tahu, menyebabkan darajatnya di sisi Allah Ta'ala pun jatuh. Yusuf lalu berkata, sebagaimana diberitakan oleh Allah Ta'ala, innahu man yattaqi wa yasbir. Ini kunci besar Nabi Yusuf AS. Sungguhnya barang siapa yang menjaga diri, takwa pada Allah, yattaqi, takut Allah, jaga diri, tak buat benda yang maksiat, walaupun ada peluang. Walaupun ada peluang, ada peluang nak menipu, dia tak tipu. Ada peluang nak buat maksiat, dia tak buat. Ada peluang nak curi, tapi dia tak nak ambil. Ada peluang senang-senang je, tapi tak nak. Ini orang yang bertakwa. Kenapa? Dia bukan takut pada undang-undang, dia takut pada Allah. Kalau takut pada undang-undang, tak ada siapa nampak ni boleh ambil, lepas undang-undang. Tak ada siapa tahu, boleh buat, tak lepas undang-undang. Tapi Allah, tak boleh nak lepas. Itu namanya tingkatan ihsan, muraqabah yang paling tinggi. Dalam maka orang yang lagi dekat dengan Allah Ta'ala, lagi hatinya rasa tak berani, nak lintas hati pun tak berani. Kita ni jaga mulut tu okey dah lah, tak cakap jahat, tak buat perbuatan jahat tu kira dah okey. Tapi orang yang makin tinggi darajatnya, maqamnya, martabatnya dengan Allah Ta'ala, jangan kata perbuatan, hati pun tak berani nak memikir benda yang tak baik pada orang lain, su'uzan. Hati pun tak berani nak su'uzan. Kalau dia terlintas su'uzan, tengok orang tu, contohnya dia terlintas benda tak baik, dia cepat istighfar, bertaubat, menangis pada Allah. Kita rasa apa nak menangis, bukan dosa pun. Ya, itu yang kita sebut orang yang tinggi ni dengan orang yang baik. Orang baik tapi martabat maqam di bawah, yang kaedah para ulama buat, hasanatil abrar, sayyiatil muqarrabin. Muqarrabin ni orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga dia rasa Allah tu duduk dekat-dekat ni. Kalau terlintas dia, Allah nampak. Jadi kebaikan yang dibuat oleh orang biasa, orang bawahan ni, masih dianggap, orang muqarrabin tu masih anggap tak baik lagi. Tu. Jadi Nabi Yusuf AS, innahu man yattaqi, dia kata siapa yang bertakwa, jaga sungguh ketakwaannya, walaupun lintasan hati yang tak baik. Dan kunci yang kedua kejayaan dia adalah wa yasbir, dan bersabar. Dua ni je. Nabi Yusuf, tengok bagaimana ujian pada Nabi Yusuf AS. Kalau tak ada benda ni, rasanya dia dah sampai ke bunuh diri, kan? Dia kecil, didengki oleh saudara dia, campak dalam perigi buruk, difitnah, dan dia pula diangkat, diambil, dijual pula di pasar, jadi hamba, dijual lelong macam tu. Lepas tu dah terpisah dengan keluarga, jadi hamba di rumah orang kaya pun difitnah pula. Semua kehidupan dia macam-macam ujian. Kalau tak ada takwa dan sabar, dah lama dah Nabi Yusuf ni mungkin ada terlibat dengan dosa maksiat macam-macam. Tapi dua benda ni yang menyebabkan keselamatan dia. Dan satu lagi kata para ulama, termasuk dalam takwa, termasuk dalam sabar. Apa dia satu lagi yang disebutkan adalah dia sentiasa ingat ayah dia. Ayah dia seorang Nabi, seorang Rasul. Sehingga dikatakan bila Zulaikha ajak buat maksiat dengan dia, maksud nak goda dia, waktu tu dikatakan dia terbayang ayah dia.
terbayang ayah dia. Jadi dia pun lari dan takut. Yalah, lumrah nafsu lelaki ni kadang memanglah akan terdorong kepada tu. Tu ayat Quran yang Allah Taala sebut, laula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah Allah tak tunjuk bukti yang jelas ataupun kenyataan yang jelas, pasti walaqad hammat bih wa hamma biha, wanita tu pun nak pada dia, dia pun ada keinginan tu, hati tu terlintas juga. Perempuan cantik, ada jawatan, dalam rumah bersendirian berdoaan, dia pun ada keinginan tu. Tapi Allah kata laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau kami tak tunjuk bukti jelas daripada Tuhan, daripada Allah, mungkin dia terlibat. Kata ulama, apa dia burhan di situ? Burhan ni kita terjemah bukti yang jelas, iaitu dia terbayang ayah dia, nampak ayah dia, nampak, tak berani nak buat, jadi tak berani, jadi takut. Ini yang kadang-kadang sebahagian contohnya dalam tarikat Naqsyabandi, dia ada satu dia panggil apa nama dia punya tu tahu, dia suruh bayang wajah syekh dia, bagi bayang wajah syekh, kan, supaya bila kita terlintas benda yang tak baik, kita leka je terbayang wajah syekh, tak jadi nak buat, ataupun yang tak buat tu cepat-cepat nak buat benda yang baik, kan. Kadang orang salah anggap, salah tafsir yang kita tak faham ni. Dia kata sesat ni apa duk bayang wajah syekh pula. Kita kadang terbayang wajah mak kita, ayah kita, nak buat, terbayang wajah mak tak bagi buat dulu, ingat lagi, tak jadi buat. Tak apa, bila terbayang dalam fikiran sehingga menghalang benda maksiat, itu benda yang baik, kan. Jadi Allah datangkan bayang ayah dia, macam bayanglah dia boleh nampak, sehingga teringat pada ayahnya, tak berani, dan terputus langsung keinginan dia tadi ni. Jadi itu datang dari mana? Datang daripada sifat takwanya dan sifat sabarnya. Jadi mungkin kita juga kadang-kadang ada mungkin tergiur dengan benda, ialah dosa maksiat ya, dan kita ada nafsu. Tapi kadang-kadang terbayang, mungkin wajah suami ke, kan, ustaz mana ke, jadi tak berani dengar, ingat lagi cakap dia tu, jangan bayang saya pula, tak jadi. Kan. Jadi sehingga jadi penghalang. Innahu may yattaqi wa yasbir, sungguhnya kuncinya adalah takwa, jaga diri daripada kemaksiatan, kejahatan, dan sabar. Kesabaran Nabi Yusuf sangat hebat. Diuji, dahlah digoda macam tu, dan dituduh pula, difitnah, dia nak rogol aku. Zulaikha tuduh depan suami dia, masuk penjara pula, tak salah tak apa pun, tapi masuk penjara pula. Dah masuk penjara, ada peluang keluar, orang tu terlupa pula nak bagi tahu, nak recommend supaya dia dikeluarkan daripada ni, kan. Yang dua lelaki masuk, dia takbir mimpi, dia kata akhirnya dapat jawatan dengan raja, tolong bagi tahu supaya aku dapat keluar. Nabi Yusuf kata, kawan tu terlupa, sampai satu peringkat, sampai masanya Allah buktikan kebenaran Nabi Yusuf, barulah dia dikeluarkan dan terus diberi jawatannya. Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi ada dua benda ni sentiasa dia dalam kebaikan, walaupun dia difitnah, walaupun dia diuji macam-macam, tapi dua kunci ni, takwa pada Allah, takut dengan Allah Ta'ala, sabar. Tapi yang ni memang senang cakap ni, bab cakap senang, nak ceramah senang, kan. Nak buat tu Allah kan test kita. Dia test ketakwaan, test kesabaran. Test ketakwaan terutama ketika kita bersendirian. Test kesabaran macam-macam lah, uji yang ni, ujian yang tu, macam-macam. Jadi itulah kunci kejayaan Nabi Yusuf AS, sehingga dia ketemu semula dengan ayahandanya, datang ke tempat dia, dan sebagainya. Al-Junaid berkata, pada satu malam saya terjaga, saya lantas membaca wirid zikir, tetapi saya tidak berasakan manisnya seperti yang pernah saya rasakan.
Saya ingin tidur, tapi tidak dapat tidur. Saya duduk, tapi tidak mampu duduk. Saya lalu keluar rumah, tiba-tiba saya melihat seorang lelaki berselimut dan jubahnya berbaring di jalan. Berselimutkan jubahnya, berbaring di jalan. Seorang lelaki itu. Ketika berasakan kehadiran saya, dia berkata, wahai Abul Qasim, panggilan dia, sampai bertemu pada hari kiamat. Saya jawab, tuanku. Bukanlah raja ni, maksud tuan lah panggilan. Ya Sayyidi, wahai tuanku. Saya tidak berjanji. Katanya, tentu, apakah kamu telah memohon kepada Allah agar menggerakkan hatimu untukku? Jadi ini kadang-kadang yang terlintas orang yang dekat muqarrabin ni, yang terlintas hati tu, terlintas tu Allah akan tunjukkan dan dekatkan. Seperti kisah seorang Imam Busairi. Kisah mana cerita kat sini. Imam Busairi rahimahullah ta'ala, keinginan dia untuk mendekat diri dengan Rasulullah SAW. Dia buat kasidah yang kita namakan kasidah burdah tu. Burdah. Jadi sebelum dia namakan burdah, dia dah buat ayat dah. Amin tadhakkuri jiranin bidhi salamin mazajta dam'an jaramin muqlatin bidami. Dah buat kasidah puji-pujian Nabi SAW. Sehingga dia terputus idea, tertidur. Dia waktu tu sakit. Yang Busari sejarahnya sebelumnya dia adalah seorang yang penyair istana. Jadi penyair istana ni bodek lah, asyik bodek raja lah. Dia buat salah, dia bunuh orang, dia rampas tanah orang pun bodek, bagus baik. Jadi dia terfikirlah, aku ni buat benda maksiat dosa ni. Kan, puji, dia buat maksiat pun aku puji, dia buat jahat pun aku puji. Jadi dia rasa tak senang dan dia tinggalkan kerja dia tu. Dia berguru dengan wali Allah. Seorang ulama wali Allah, sehingga timbul dalam hatinya keinginan untuk puji Rasulullah pula. Maka dia buat syair puji Rasulullah SAW. Sehingga kita sebut dia terputus idea. Waktu tu bila dia buat syair, Allah test dia. Sebelum tu sihat. Bila dia buat syair puji Rasulullah, dia makin dekat dengan Rasulullah, lumpuh dia. Ada penyakit lumpuh sebelah, stroke. Kan? Sehingga dia tak mampu nak berjalan. Jadi sambil tidur tu dia buatlah syair. Dia sambung sampai satu idea, dia terputus. Maka terlena dia datang Rasulullah SAW dalam mimpi dan tolong sambungkan idea dia tu. Fama belagu, ayat dia disebut, dia tulis, Imam Busairi tulis, fama belagul ilmi annahu basharun, sampai kami dapat tahu bahawa dia ni hanya seorang manusia. Rasulullah maksudnya seorang manusia. Lepas tu dia nak sambung apa tak tahu. Datang Nabi sebut, wa innahu khairu khalqillahi kullihimi, sesuai dengan baik-baik sebelumnya, dan dialah semulia-mulia makhluk keseluruhannya. Sambung ayat. Jadi tulis lepas tu, Nabi hadiah kain burdah hijau pada dia. Kain burdah hijau pada dia, letak atas riba, atas perut dia lah ketika dia baring. Dan dia minta, ya Rasulullah tolong doakan aku ni sakit. Nabi sapu gitu, sembuh. Masalah mimpi ni, cerita mimpi, dia rasa sembuh. Nabi pun pergi, dia beredar. Maksudnya dia terjaga. Jaga memang sembuh sungguh. Burdah hijau atas perut dia ada. Dan tengok tulisan tu bersambung tadi ni, wa innahu khairu khalqillahi kullihim. Itu ayat Nabi SAW. Jelas. Lepas tu, waktu tu dia buat hanya seorang diri. Maksud dia, mereka tengah dia lumpuh ni, tak pergi mana, dia buat kan. Tak ada siapa tahu pun dia buat ayat qasidah tu. Maka dia pun keluarlah, dah sihat dia pun jalan. Keluar nampak seorang orang tua yang pakaiannya lusuh. Orang miskin macam duk korek-korek sampah di luar tu. Terus datang meluru pada dia. Wahai Busairi, mana qasidah yang kau buat tu? Terkejutnya. Qasidah mana satu? Dia ingat qasidah Nuh raja-raja dulu ni. Ada yang kau baru buat. Bila aku baru buat, tapi aku tak cerita pada siapa, macam mana aku boleh tahu? Kan? Dia kata, baru tadi pagi Nabi keluar dari rumah kau, jumpa kami, Nabi baca ayat qasidah kau, amin tadhakkuri jiranin bidhi salamin.
ayat tu. Nabi baca qasidah tu. Nabi beritahu ini kamu yang buat. Mana dia? Terkejut, menangis dia. Dia menangis kerana tahu ini wali Allah ni. Tahu hati dia orang. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW sentiasa dan dapat berita yang baik. Begitulah mungkin si kisah tadi Junaid. Maka jumpa dengan orang yang saleh min awliyaillah salihin dengan kebaikan yang ada pada mereka. Saya menjawab, tadi lelaki tadi dia kata, tentulah apakah kamu telah memohon kepada Allah agar menggerakkan hatimu untuk datang pada aku. Kan? Masya Allah. Saya menjawab, Junaid jawab, aku telah melakukannya. Ya, betul. Dia bertanya, lalu apakah keperluanmu? Kamu macam tak boleh tidur apa semua ni, macam nak jumpa dengan seorang. Inilah akulah. Ni orang yang terbaring nampak lusuh tadi ni. Saya berkata kepadanya, apabila penyakit diri ada tak penyakit, ada ubat tak? Penyakit hati ni ada ubat tak? Ni Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama wali Allah, pun dia kata aku ada penyakit ni. Penyakit dia apa? Zikir tak rasa manis. Allah, kalau kita zikir ngantuk, subhanallah. Mula tadi pegang 1, 2, 3, 4, 5, subhanallah. Oh, 100 dah. Alhamdulillah, habis dah 100. Kan? Dah sampai 100. Ni karamah ni, kata Syekh. Karamah ni, tadi baru 5 sebut tu sampai 100. Pun okey lah. Tapi tu nak sebutnya kebaikan orang biasa di sisi orang muqarrabin yang dekat Allah Ta'ala ni masih tak, belum lengkap, belum tak baik lagi, tak cukup baik lagi, tak capai lagi. Dia punya mengata skema dia tu, kan. Jadi dia rasa tak manis, zikir tu tak rasa manis. Dia rasa aku ada penyakit ni, apa ubat nak buat ni, kan. Maka sampai dia tak boleh tidur, dia fikir hal tu. Dia fikir hal tu sampai tidur tak boleh, duduk tak senang, nak cari orang tanya apa ubat. Maka dikatakan, dia katanya, apabila penyakit diri ada ubatnya? Ada ubat tak? Dia kata, apabila diri telah mengingkari nafsunya, tinggal nafsu, itu ubatnya. Allahu Akbar. Jauh sangatlah saya ni. Masya Allah. Lantas dia menoleh pada dirinya dan berkata, dia kata pada diri sendiri, wahai diri, wahai nafsu, aku telah menjawab untukmu, aku jawabmu akan hal ini 7 kali, tetapi kamu menolak. Maksudnya aku dah kata dah, engkau duk ikut nafsu. Dia cakap pada diri dia sendiri, suruh tolak nafsu. Kamu menolak, tetapi kamu menolak untuk mendengar kecuali dari Al-Junaid. Sekarang kamu telah mendengarnya. Kamu dengar cakap orang lain, tapi cakap aku sendiri kau tak dengar, kau dah ikut juga. Dia seolah dia berdialog pada nafsu dia. Sekarang dengar dah Tok Wali itu tegur tu, kan. Kemudian dia pun pergi dan aku tidak mengenalinya. Pergi itu hilangnya tu, kan. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata, barang siapa yang merindui syurga, ia akan melupakan keinginan rendah dunia. Dia lupa pada nafsu, dia lupa pada ketamakan dunia. Tak rasa nikmat dengan harta benda dunia, tak rasa apa-apa pun. Orang dapat harta, seronok nikmat. Dapat makan, seronok nikmat. Tapi bagi orang macam ni, tak ada rasa apa pun benda tu. Dia nikmat bila dia dapat beramal dengan amal yang mengasyikkan dia dan menimbulkan rasa manis pada dia. Sehingga ada seorang daripada keturunan Jamalul Lail, saya tak ingat, lupa nama dia, Habib yang keturunan Jamalul Lail. Dia Masya Allah baca Al-Quran, khatam Quran terlalu banyak, sehingga bila baca Quran dia rasa manis pada lidah dia, macam madu, macam dia kemam madu, manis, sedap. Bulan puasa dia tak sanggup nak baca, dia takut manis tu sehingga tertelan menjadi batal pula puasa dia. Bukan dia makan, terlalu rasa manisnya Al-Quran. Masya Allah. Ini Allah Ta'ala tegur. Dan memang perangai ini telah disasarkan oleh orang kafir zaman Nabi lagi. Sasar supaya kita jauh daripada dengar Quran, jauh daripada baca Quran, jauh daripada tengok Quran. Dengan cara, orang kafir kata, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
Orang kafir kata, jangan kamu duk dengar-dengar Quran ni. La tasma'u li hadzal Quran. Jangan dengar Quran. Dan kalau di Quran tu orang baca dekat-dekat engkau buat benda lara, buat muzik gedebong. Dengar muzik banyak-banyak, dengar benda-benda yang lara ni banyak-banyak, supaya kau tak rasa manis dengan Quran, tak seronok dengan Quran. Lagi banyak dia dengar benda-benda macam ni, dia manis pada benda ni, dia rasa pahit Quran. Quran ni bersifat dia macam tu. Kita ni benda, contohlah kalau macam lagu apa zaman Pop Yeye apa, ingat tak lagu? Buat tak ingat ni kan, malu nak sebut saya pun tak ingat. Katalah zaman Piramli, filem Piramli, kalau hari-hari tengok seronok tak? Jemu, kita malas nak tengok hari-hari, jemu. Tapi kalau sekali-sekala, 2 tahun lah, tahun lepas tengok ni, tahun ni, seronok lah, seronok, gelak, keluar air mata punya gelak kan, pasal lama-lama sekali. Quran tak macam tu. Quran lagi kerap, lagi sedap, lagi kerap kita dengar, lagi baca banyak, lagi sedap, lagi seronok, lagi asyik, lagi manis. Bukan makin jemu, tak. Kalau makin lama tinggal, makin jemu, makin tak suka dengar. Itu sifat Quran. Kalau selangkah kita tinggal, dia tinggal kita macam 2 langkah lagi jauh gitu. Masya Allah. Sayyidina Ali kata, barang siapa merindui syurga, maksudnya dia nak teringin sangat kepada syurganya, amalannya untuk syurga, amalannya untuk akhirat, dia akan jadi tawar, tak teringin, tak tamak dengan benda-benda dunia ni. Ada alhamdulillah, dia guna untuk syurga je, guna untuk syurga, guna untuk dapat syurga, untuk dapat pahala. Masya Allah. Ini kedudukan wali-wali Allah, ahli karamah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Dan semuanya berpunca daripada tekan nafsu dunia, tekan nafsu dunia dan jauh daripada keduniaan, tamak keduniaan. Bukan tak boleh cari, kita kejarlah, carilah untuk akhirat. Kita buat apa pun untuk akhirat. Bila buat untuk akhirat, terjebak berdepan dengan maksiat, tak berani kita nak ambilnya. Tak berani sebab ini menghalang jalan akhirat, maksiat, dosa. Masya Allah. Lepas tu kita tengok kadang-kadang orang-orang yang hatinya suci, bersih, contoh para ulama, para habaib, ulama-ulama besar ni, dia cakap benda biasa tapi boleh menyebabkan terkesan yang mendalam dalam hati. Ada seorang ulama di Madinah, zaman lama lah, saya lupa namanya, ceritanya dia bukan terkenal, dia alim tapi tak terkenal dia sebagai ulama, sebagai musa. Dia mastur, orang sebut, tersembunyi. Mastur, tersembunyi gitu, orang tak perkenal, tak glamour lah. Tapi satu ketika ulama ni buat macam yalah pertemuan, maka orang bawa lah dia datang. Ketika tu mintalah setiap ulama besar ni tolong doakan, bagilah ucapan ke doa. Sampai giliran dia kata, aku tak ada apa ucapan, tak pandai nak berucap, tak pandai nak ceramah. Doa lah Habib, doa. Dia kata tak payahlah, dah cukup tadi, banyaklah doa. Orang minta sungguh-sungguh, biar semua kena. Dia angkat tangan, dia baca doa apa? Allahumma hdina fi man hadait. Doa apa? Doa kunut subuh. Kita dengar, alah baca doa kunut. Siapa ya? Dia baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Semua menangis semua. Terkesan kerana dekatnya diri, hatinya suci, bersih, bercahaya, sehingga kata-katanya apa pun beri kesan yang mendalam. Menangis ramai. Masya Allah. Ada satu kisah Sayyidina Barra' bin Malik. Saya banyak cerita agak kisah-kisah ni. Barra' bin Malik nama dia. Siapa dia Barra' bin Malik? Kita selalu dengar Anas bin Malik. Barra' abang dia, abang pada Anas bin Malik, satu mak satu ayah. Barra' bin Malik, antara dia lahirnya sebelum hijrah lah, sebelum hijrah Nabi SAW lagi. Dan dia antara orang Madinah yang terawal masuk Islam. Dalam grup 70 orang, berapa puluh orang terawal masuk Islam. Masa Nabi tak sampai lagi Madinah.
Dia dah masuk Islam. Jadi dia ni orang yang sentiasa rapat dengan Nabi SAW dan sentiasa cari jalan nak dapat keistimewaan sesuatu daripada Nabi. Maksudnya nak dapat syahid di sisi Allah Ta'ala, supaya Nabi dapat doakan dia syahid. Dan dia asalnya harta yang banyak, tapi ialah kekayaan dia untuk kebajikan, sehingga dia terkenal dengan orang yang pakai pakaian lusuh, pakaian yang taklah nampak cantik sangat. Jadi satu ketika Nabi kata, kam min da'ifin mutada'ifin, berapa ramai orang yang nampak lemah dan dia sendiri yang nak hidup cara tu, dengan cara nampak kelemahan, tak tunjuk, tak tonjol, taklah nak glamour dan sebagainya. Dhi tamarain, kata Nabi, yang sentiasa dengan pakaian lusuh dia. Berapa ramai orang macam ni, yang nampak lemah, pakaian lusuh, orang tak peduli pun pada kehidupan dia orang. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, tapi kalau dia cakap terus jadi. Kalau dia doa terus makbul. Kalau dia bersumpah nama Allah, boom, jadi terus. Tak ada tapil-tapil. Immediately terus dapat. Maksud doanya makbul terus. Mustajab doanya. Tapi orang nampak, alah siapa je dia macam ni je. Tapi kalau dia di sisi Allah Ta'ala sangat dekat, kalau dia bersumpah dengan nama Allah, dia doa dengan nama Allah, terus jadi. Minhum Al-Barra' bin Malik, kata Nabi SAW, antara orang-orang tu, ni dia orangnya, Al-Barra' bin Malik. Sayyidina Barra' bin Malik, abang pada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Jadi Barra' bin Malik ni, sehingga dia dalam perperangan mana pun, orang sentiasa minta dia, sebelum perang ni kau doa dulu, wahai Barra', engkau Nabi kata doa makbul, doa bagi kita menang. Dia doa, semua yang dia sertai semuanya menang. Sehingga dia rasa, bila aku nak mati syahid, asyik doa menang. Sehingga dalam perang yang hebatnya antara peperangan yang dia sertai adalah perang Musailamatul Kadzab. Perang dengan orang yang mengaku jadi Nabi palsu. Musailamah Kadzab di Najat. Najat sekarang ni, Najat itu satu negeri. Dia punya bandaraya dia, Riyadh lah. Jadi Musailamatul Kadzab tu datang dari situ. Lahir situ, duduk situ, pusat dari situ. Jadi bila datang, Musailamatul Kadzab duduk dalam tembok. Contoh pagar ni tembok tinggi. Jadi tentera Islam nak masuk serang payah, tak boleh. Dia orang duduk atas tembok. Duduk dalam tembok, dalam kawasan tersebut. Jadi nak buka pintu tutup rapat. Macam mana? Barra' bin Malik ni jasadnya kecil, disebut qasirah, rendah, kecil. Jadi dia kata, aku kecil ni, kau baling. Dia suruh sahabat-sahabat baling. Setelah dia doa berjaya, dia doa dah tadi ni, itu orang campak dia, lambung dia supaya sampai ke atas, dia boleh masuk ke dalam. Dia seorang, berdepan dengan tentera semua, beratus orang serang dia seorang, badan dia luka 80 luka, tapi dia tetap berjaya buka pintu. Musuh banyak tewas di tangan dia, dia boleh buka pintu, tentera Islam boleh masuk serang Musailamah Kadzab. Malah dia antara orang yang mula-mula mencederakan Musailamah Kadzab dengan cantas betih. Dia naik kuda nak lari, tak kena betih dia, kena betih Musailamah Kadzab yang mengaku jadi Nabi tadi. Barulah datang Wahsy, datang bunuh, tamatkan hayat Musailamah Kadzab. Wahsy ni tentera Islam lah, yang dia bunuh Sayyidina Hamzah. Maka dia kata, setelah dia bunuh Musailamah Kadzab, Wahsy doa, ya Allah, dulu aku bunuh sebaik-baik manusia, bapa saudara Nabi, penghulu mati syahid, aku yang bunuh. Dulu aku bunuh sebaik-baik manusia, sekarang aku bunuh sejahat-jahat manusia yang mengaku jadi Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan aku hari ini memadam kesalahan aku yang lampau. Dulu dia tak Islam, sekarang dia Islam, Wahsy ni. Itu yang Nabi kata, di akhirat dalam syurga nanti, si pembunuh jumpa dengan orang yang dia bunuh, kedua-dua dalam syurga. Ini antaranya Wahsy. Jadi nak ceritanya, Barra' bin Malik tadi punca kemenangan pembunuhan Musailamah Kadzab, sehingga dia terfikir dia nak mati syahid. Maka dalam satu perangan lagi lawan dengan tentera Parsi tahun 20 Hijrah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Di mana? Di Iran sana, di satu tempat nama Tustar. Sehingga perang tersebut terkenal dengan perang Tustar, pembukaan Tustar, nama tempat.
Jadi ketika tu dia bersama dengan adiknya Anas bin Malik pun ada sekali. Ketika tu mereka nak panjat, dia badan kecil, dia senang panjat tembok juga. Panjatlah tali tu nak naik atas tembok. Bila dah separuh, dah tinggi dah dekat ni, musuh bakar tali tersebut. Kan? Sehingga tali tu dia tak boleh lah, tak sempat dah turun, api tu sampai ke tangan dia, dah makan tangan. Sehingga dia dah nampak dah tangan dia dah ni, syahid lah, akhirnya dia mati syahid. Anas sebab sempat lagi lari. Maka orang terkejut, macam mana dia dah doa tadi kemenangan, tapi dia kena. Maksudnya dia syahid. Anas bagi tahu, sebenarnya kau tahu apa dia doa? Dia doakan, ya Allah berilah kepada kekuatan pada tentera Islam, tapi kumpullah aku bersama Nabi. Kumpullah aku bersama Rasulullah SAW. Maksudnya nak mati syahid lah. Bagilah aku mati syahid. Kali ni bagi aku mati syahid lah. Nak bersama Nabi dah, nak jumpa Nabi SAW. Rindunya dia. Betul, dia syahid di situ. Allah tunaikan. Ini orang yang mulutnya masin, mulutnya makbul. Doanya menjadi. Jadi ramai lagi sahabat-sahabat yang seumpama demikian. Antaranya Uwais Al-Qarni, bukan sahabat, tapi Masya Allah kedudukannya. Kita ada cerita dulu, dengan pakaian lusuhnya, tapi mulutnya sentiasa makbul. Okey, kita tengok keutamaan bulan Rejab. Kita masuk bulan Rejab lagi. Dah kan ni Jamadil Akhir. Hari ni 7 ke 8? Jamadil 6 7 Jamadil Akhir. Ada beberapa hari lagi, bulan depan akan masuknya bulan Rejab. Ni keutamaan bulan Rejab, insya-Allah. Jadi kita ambil kesempatan untuk insya-Allah mungkin bulan depan kita dapat baca banyak sikitlah tentang bulan Rejab ni. Kita baca sikit satu perenggan, dua perenggan. Kata Rejab diambil daripada At-Tarjib. Artinya pengagungan. Rejab tu keagungan. Tarjib pengagungan, kalau Rejab keagungan. Dikatakan pula Rejab berarti dicurahkan. Ini di sudut bahasa, curahan. Sebab pada bulan ini Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang bertaubat, memancarkan cahaya pengabulan doa bagi orang-orang yang beramal. Ini peluang kita nak sampai. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita jumpa Rejab. Tak cukup di situ nak jumpa bulan Syaban, tak cukup di situ nak Ramadan. Kan? Kita tambah satu lagi, tak cukup situ nak Syawal. Kan? Syawal ni boleh raya ke tak? Fikirlah sekarang ni. Boleh raya, baju raya nak buat ke tidak kan? Fikir sampai ke telajak kita jauh sangat sampai ke Syawal tu. Tak fikir pun yang Rejabnya, yang Syabannya, yang Ramadan. Ini bukan orang sini. Orang di negara pasir berdengu. Sini tak. Kan? Cahaya pengabulan doa bagi orang yang beramal. Rejab juga berarti tuli. Ya. Saya pun tak, saya ingat saya faham Rejab tadi curahan tadi. Tuli, sebab pada bulan ini tidak didengar suara perang. Ini antara bulan haram. Bulan haram bukanlah haram dosa tu yang kita kata haram makan ni, makan benda ni haram, makan benda ni haram. Haram ni maksudnya bulan hormat. Haram hormat. Bulan yang dihormati. Dihormati tak boleh perang. Dihormati tak boleh cabul perjanjian. Dihormati tak boleh gini, ada peraturannya. Kalau bulan lain nak perang-perang apa segalanya, bulan ni tak boleh. Ada pula yang berpendapat bahawa Rejab adalah nama sebatang sungai dalam syurga yang airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan lebih sejuk daripada ais. Tidak ada yang akan meminumnya kecuali mereka yang berpuasa pada bulan Rejab. Ini qil, pandangan-pandangan para ulama. Rasulullah SAW bersabda, Rejab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Para ahli isyarah berkata bahawa Rejab terdiri dari 3 huruf, iaitu huruf Ra, Jim, Ba. Huruf Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah. Jim adalah jarmul abdi, dosa hamba. Dan huruf Ba adalah birrullah, kebaikan Allah. Allah berfirman yang bermaksud, aku menjadikan dosa hambaku berada di antara rahmatku dan kebaikanku. Aku menjadikan dosa hambaku berada antara rahmatku dan kebaikanku. Maksudnya
dosa hamba, aku tunggu masa nak bagi rahmat dan keampunan. Kalau nak ikut apa orang kata, nak ikutnya memang dosa ni kena azab dah, tapi kerana rahmat aku, kebaikan aku buat baik pada hamba aku, kerana mereka mau buat baik pada bulan Rajab. Mereka nak buat kebaikan bulan Rajab, aku pun nak buat baik pada dia orang dengan ampunlah, padamlah dosa dia orang. Diampunkan. Ini kelebihan bulan haram, bulan yang mulia. Antaranya malam Rajab, malam pertama Rajab. Kalau boleh kita mulakan malam pertama dengan kebaikan amalan yang paling hebat. Buatlah apa pun. Dan satu Rajab mulakan dengan puasa kita, itu amalan yang paling baik. Puasa. Satu Rajab. Dan malamnya dengan hidupkan malam pertama Rajab, yang doa disebutkan antara malam yang doanya sangat mustajab dan takkan ditolak. Malam pertama Rajab. Kena kita ambil tahulah bila malam pertamanya. Tengok takwim yang sebenar untuk kita ambil tahu bila malam pertama Rajab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada hari ke-17 pada bulan Rajab akan dinilai seperti orang berpuasa 60 bulan. InsyaAllah. Sebab hari itu adalah hari turunnya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi malam Isra Mi'raj ini tarikhnya bila? Ni 17 dah pula kita duk sambut apa? 27 kan? 27 Rajab. Kebanyakan Malaysia kita sambut pada malam itu khilaf pandangan. Seperti juga kelahiran Nabi, ada 9 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, kan? Jadi begitu juga dalam hal peristiwa Rajab ni, tarikh tepatnya khilaf ulama. Ada yang katakan tarikh yang disebutkan oleh Imam Ghazali ni 17, ada yang katakan 27, ada lagi pandangan-pandangan yang lain. Ada yang katakan malam pertama Rajab, peristiwa Isra Mi'raj. Tapi tetap bulan Rajab. Jadi apapun, katalah kita terlepas 17 ni, kita buat pada malam 7 kerana pada tanggapan kita memegang pandangan mengatakan 27 Rajab. Malam 27 tu kita beramal dengan amalan dan kita berpuasa pada 27 Rajabnya. Sudah pasti kelebihan dengan niat kita, Allah akan beri kelebihan yang seperti mana yang diberikan pada disebutkan di sini. Sebab hari itu turunnya tadi dia kata puasa satu hari itu macam 60 bulan. Walaupun ada mungkin hadis ni hadis dhaif. Selagi hadis dhaif, tetap boleh kita jadikan hujah untuk apa dia? Untuk galakkan amal. Untuk galakkan amal. Buat macam ni dapat pahala sekian, buat macam ni dapat, kita boleh guna. Yang kata ni hadis dhaif ni tak boleh pakai lah. Tak pakai ni hadis dhaif. Siapa kita tak boleh pakai? Jangan tolak hadis dhaif. Kalau orang yang tolak hadis dhaif berarti dia tolak hadis Nabi SAW. Dia tolak hadis Nabi. Sama aja kedudukan dia tolak hadis sahih, tolak hadis dhaif. Cuma kata ulama, hadis dhaif tak cukup kekuatan untuk jadikan hujah pada akidah, tak boleh. Kerana dia tak cukup kekuatan. Nak jadi hujah pada hukum hakam, tak boleh. Pada fadail amal, ya sesuai. Sangat kuat, sangat boleh untuk fadail amal. Kelebihan, galakkan untuk kita beramal. Tak ada masalah, boleh guna. Wallahu alam, kita berhenti pada itu. Itulah pengenalan awal bulan Rajab. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Kita lengkapkan dan sebagai prepare kita, persediaan untuk kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Rajab. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Daripada bulan 12 ni, ada 4 bulan haram. 1 yang berpisah, 3 yang kembar. Pisahnya, yang berpisah ada Rajab. Yang berkembar daripada Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Semua ni bulan haram, bulan yang patut dihormati, dan bulan yang patut kita pekakkan diri kita daripada maksiat, dosa, dan kita lebih fokus kepada amal ibadah. Seolah bulan Rajab, bulan pembersihan. Kalau kita gambar pertanian tu, tanah pokok banyak kotor ni, kita bersihkan dulu. Rumah banjir, kita bersih dulu, kan? Bulan Syaban kita hiasi wangi, kita mulalah hias balik segalanya. Dan bulan Ramadan, bulan untuk kita mengaut keuntungan. Bulan untuk tuai dah ambil
keuntungan-keuntungan, kebaikan-kebaikan hasil daripada yang kita tanam daripada Rejab. Kalau Rejab kita tak mula apa-apa, Syakban pun baru nak melangkah-langkah, memang kita akan ketinggalan di Ramadan. Ketinggalan. Kadang orang kata, tak Ustaz, saya Rejab tak pernah tahu pun, Syakban, tapi Ramadan banyak juga amalan saya buat. Ya, bukan dari sudut amalan fizik yang luaran tu, tapi di sisi Allah, ganjaran yang kita sebut tadi, maqam kedudukan tu. Orang ni dah tingkatan maqam daripada Rejab lagi, dia dah naik tinggi, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Dia puasa satu hari sama dengan orang lain juga, pahala tak sama dengan orang lain. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menundukkan nafsu, dan juga kekuatan untuk kita lebih dekat diri kita dengan Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan kita, insya-Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir bil husna wa anta radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim.